Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Macam biasa tuan-tuan dan puan-puan, kita jumpa lagi di channel ini. Mesti ada topik-topik baru yang best-best, orang bilang, yang boleh kita bahas, yang boleh kita kupas, yang boleh kita cerna. Tapi sebelum tu minta tolonglah sikit, kalau boleh tolong subscribe. Kalau berniat mau share silakan, ya, lagi bagus. Tapi kalau boleh subscribe lah biar channel kita naik, jadi forum perbahasan kita lebih luas nanti skop dia. Bah, tuan-tuan, macam biasa, tidak payah intro-intro, terus pergi topik. Topik yang hangat diperkatakan di Sabah sekarang, yaitu perlantikan adun PAS daripada kuota yang dilantik. Sorry ya. Tuan-tuan dan puan-puan, dari dulu dalam perlembagaan Sabah, menurut artikel 14-1, memang ada peruntukan bagi parti yang ada majoriti di DUN untuk melantik 6 adun baru. Adun dilantik lah, bukan baru, adun dilantik. Biasanya perlantikan ini atas pertimbangan bahawa Sabah yang mempunyai etnik yang banyak, dia harus diwakili. Setengah etnik, contoh macam orang Lotut kan, dia memang banyak, tapi masalah dia bertumpu di kawasan-kawasan yang bertabur. Jadi tidak mungkin kalau kita letak calon dia di situ dia boleh menang. Contoh, ataupun orang Kuijau ataupun orang Tidung, kan? Jadi untuk menangani hal ini, kita peruntukan satu artikel 14-1 untuk melantik adun yang dilantik dari golongan minoriti. Nah, jadi perlantikan adun PAS di Sabah kita tidak akan bantah. Ini mungkin satu pembaharuan, kita ikut saja, ya, kita ikut saja, tidak jadi masalah. Mungkin ada kebaikan dia, tapi kewajaran dia, ya, kewajaran dia. Sebab menurut artikel tadi, tujuan pelantikan untuk adun yang dilantik, untuk kaum minoriti. Dari dulu kalau parti yang menang, biasa pertimbangan pertama dia yang 5 tu dia bebas pilih. Tapi salah satu tu biasanya adun yang mewakili wilayah persekutuan Labuan, sebab kita masih sayang Labuan kan. Biasanya begitu. Jadi yang 5 tu bebas. Tapi memandangkan skop dia adalah untuk kaum minoriti, jadi saya tidak rasa bahawa PAS ini mewakili mana-mana golongan minoriti. Dia mewakili umat Islam, doktrin perjuangan Islam dalam parti. Jadi untuk mewakili masyarakat Islam, sebenarnya sudah banyak adun-adun beragama Islam yang ada dalam GRS yang memerintah. Tapi tidak apalah, kalau ini tujuan diorang mesti ada sesuatu yang baik, kita terima. Tapi sekali lagi saya kasih cadangan sajalah, cadangan. Kamu boleh fikirlah masuk akal ke tidak cadangan saya ini. Memandangkan nama channel saya Pemalaysian Respons, saya jadi berfikir dalam konsep sebagai orang Malaysia lah. Sekarang di Sabah 73 kerusi. 73 kerusi ini alhamdulillah hampir mewakili setiap etnik yang ada di Sabah. Ada wakil dia. Cuma sekarang golongan minoriti yang belum diwakili di Sabah, coba kamu teka siapa? Saya bagi clue, dia orang Malaysia, memang asli orang Malaysia, tapi bukan Bumi Putra. Siapakah dia? Nah, rakan-rakan kita, saudara-saudara kita dari golongan kaum India. Ya, tidak kiralah etnik apa, tapi orang India, ya, yang sedang berada di Sabah. Memang sebagian besarnya mungkin belum ada IC nombor 12, tapi generasi kedua diorang, cara bertutur, cara berfikir, cara hidup sudah boleh dikira macam orang Sabah. Kenapa? Kenapa begini? Sebab kalau kita bagi PAS kuota untuk mewakili golongan yang kita tidak tahu yang mana satu dia wakili, kenapa kita tidak lantik satu saja adun untuk mewakili aspirasi masyarakat India? Apa salah? Kan? Ini Sabah masih dalam persekutuan Malaysia, dan di persekutuan Malaysia orang India, kaum India itu adalah sebahagian dari kita orang Malaysia. Apa salah? Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Sumbangan masyarakat India di Sabah bukan sedikit. Banyak, walaupun jumlah orang mungkin 10,000, 20,000 atau kurang dari itu, sumbangan orang banyak. Contoh, Ketua Pengarah Hospital Queen Elizabeth sangat berpengaruh. Kalau tidak salah saya namanya Dr. G. Sanasi. Saya lahir di Hospital Queen Elizabeth tahun 75 dulu. Jadi saya selalu kadang-kadang pergi Hospital Queen, masa adik-adik saya baca dia punya Board of Directors, paling atas nama 2 orang India. Yang satu lagi timbalan pengarah saya lupa sudah, Dr. Sarasena atau macam itulah. Tapi yang Dr. G. Sanasi saya ingat nama dia, salah satu.
kedua peguam. Antara peguam yang paling hebat di Sabah, ketua menteri pun, tidak payah saya kasih nama ketua menteri yang mana. Ketua menteri pun dulu kalah sama dia di mahkamah, Sugumar Balakrishnan. Ya, dia punya sumbangan banyak. Sumbangan dia banyak, antaranya legal sistem Sabah, dia tolong kasih draft, memang bagus. Belum lagi di bidang sukan. Di bidang sukan ada kiper M Pavalamani dulu. Ya, M Pavalamani dan legenda kita, orang Sabah sendiri, India Sabah sendiri. Peter Raja, kita punya kiper dulu. Memang hebat. Dulu pun Kesan Bagamaran dari Selangor, dia datang Sabah juga main kan. Banyak sumbangan masyarakat India. Dan diorang ini sebenarnya terdiri daripada golongan profesional. Diorang buka klinik-klinik swasta di Sabah di era-era awal 80-an dulu. Dulu di Sabah perkhidmatan kesihatan kerajaan paham-paham sejalan. Jadi diorang banyak membantu sedikit sebanyak. Kan? Sebab apa? Masyarakat India adalah 8% daripada warga negara Malaysia keseluruhannya. Kalau ikut sistem di negara-negara Skandinavia sana, negara demokrasi yang tulen, diorang pakai persen. 8% bermaksud dari 222 kursi parlimen, kurang-kurang 20 orang kita mesti ada MP, ahli parlimen dari orang India. Tapi itu tidak berlaku di negara kita. Kita ikut pola pengundi dalam kawasan. Jadi, diorang dapat MP pun sebab mungkin di AP atau MIC minta kursi itu diperuntukkan untuk dia, dapatlah. Macam saya punya MP di Kelang sana, Charles Santiago, okey, dia berkhidmat untuk rakyat di sana. Jadi tidak salah saya rasa kalau kita bagi masyarakat India wakil dalam DUN Sabah untuk mewakili aspirasi semua. Jadi kita boleh dengar suara aspirasi diorang, dan diorang ini banyak memberi sumbangan. Mungkin dia boleh bagi masukan-masukan idea begitu kan. Sebab apa? Pelantikan ADUN dilantik ini, macam saya cakap tadi, untuk golongan minoriti, satu. Kedua, untuk golongan profesional. Dulu, masa Datuk Pairin jadi Chief Minister, dia cari golongan profesional. Misalnya artis, bekas-bekas artis lah. Ataupun bekas-bekas atlet begitu. Jadi dia lantik di situ. Sebab apa tuan-tuan ya? Pelantikan ADUN PAS sekarang sudah jadi polemik di Sabah. Saya secara pribadi sebagai seorang Muslim, memanglah saya suka. Dan ada yang mewakili suara umat orang Islam. Tapi, sorry ya, kita extend sikit pasal PAS. Tapi, itu orang cakap sesuai kan untuk di Sabah. Sebab apa tuan-tuan PAS ini, minta maaf untuk penyokong PAS, kawan-kawan saya penyokong PAS. PAS ini terkenal dengan sifat yang keras. PAS menjadikan Islam sebagai landasan perjuangan politik dia. Tapi, maaf sekali lagi, wakil rakyat PAS yang ada sekarang kebanyakannya adalah wakil rakyat PAS. Bukan wakil rakyat yang berlandaskan yang menjadikan Islam sebagai perjuangannya, tapi PAS sebagai doktrinnya. Dalam sejarah PAS ada 3 orang saja yang betul-betul menjadikan PAS itu cuma wadah tapi Islam sebagai prioriti, yaitu pengasas dia dulu Dr. Burhanuddin Helmi, Datuk Fazil Nur bekas presiden, dan Tuan Guru Nik Aziz Nikmat. Allahyarham Tuan Guru Nik Aziz Nikmat ya. Jadi di Sabah saya rasa pelantikan ADUN PAS bukan kurang sesuai, tapi nanti akan ada hal-hal yang tidak apa. Macam inilah. Contohlah ya. PAS di Semenanjung, Dewan Pemuda PAS sering mengadakan bantahan-bantahan terhadap isu yang dianggap bercanggah dengan agama. Contoh, dia larang konsert pasal bercampur lelaki perempuan. Okey, kita boleh terima. Bagus itu hal. Dia larang pesta minuman keras. Dia larang Ratu Cantik. Di Semenanjung, pertandingan Ratu Cantik dan orang pergi minum keras, mungkin itu amalan pribadi hari-hari diorang. Jadi kalau PAS larang mungkin tidak jadi masalah, tidak jadi isu. Tapi kalau di Sabah, kau melarang Ratu Cantik untuk ngadau, macam mana? Kan? Kalau pesta keamatan kan kita mesti ambil tajam mau pergi minum. Itu tradisi. Kalau PAS sudah masuk jalur tradisi, bukan bermakna tradisi lebih besar dari agama, bukan. Tapi Sabah ini kita mesti jaga keharmonian, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, jadi PAS itulah susah juga. Nanti kalau dia punya, memang dia punya ADUN tu sekadar penggubal dasar di DUN, tapi kalau dia sudah ada DUN di situ satu, nanti dia punya Dewan Pemuda bertindak macam di Semenanjung, rasanya kurang afdal ya. Jadi tidak apa, kita tidak bantah, tapi kita minta pula. Saya bukan orang India, tapi saya orang Malaysia. Jadi tidak salah saya menyatakan keinginan bahawa rakan-rakan kita daripada golongan masyarakat India pun perlu ada wakil di Sabah. Sebab orang sudah ramai di Sabah. Ya, sudah ramai. Banana leaf curry house sudah banyak di Sabah. Sedap-sedap lagi kalau mau makan. Jadi begitulah tuan-tuan dan puan-puan. Harap cadangan saya ini jangan disalahartikan. Kita tinggal di satu negara. Kita harus menghormati dan menghargai bakat dan kelebihan serta
menutupi kekurangan yang antara satu sama lain lah orang cakap. Oke lah, maju jaya Sabah, maju jaya negara kita Malaysia. Adios.